Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan ya 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah bertemu kita kembali dalam siri pengajian sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam diri kita dan dalam kehidupan. Pada pertemuan yang pertama kita telah membincangkan 5 sunnatullah yang telah Allah letakkan dalam diri dan kehidupan kita. Mungkin saya sekadar ulangi sahaja hikmah yang 5 itu ataupun sunnatullah yang 5. Kemudian kita sambung sunnatullah yang seterusnya yang insya-Allah sama-sama kita dapat gunakan dalam sebagai panduan dalam membuat keputusan dan panduan dalam meneruskan kehidupan dalam hidup ini insya-Allah. Pertama kita telah belajar bahawa sunnatullah yang pertama iaitu manusia dan kecintaan yang sangat kuat tanpa sempadan terhadap harta. Manusia dan cinta kepada harta tidak boleh dipisahkan. Allah Ta'ala beberapa kali dalam Al-Quran menegaskan hakikat ini, bahawa manusia sangat sayang dan sangat sukakan, sangat cintakan kepada duit dan harta. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana keimanannya kuat dan kecintaannya kepada Allah lebih kuat daripada segala-galanya, dan mereka adalah golongan yang sedikit. Oleh kerana kita mengetahui bahawa manusia sangat cintakan duit dan harta, maka kita hendaklah mengimbangi kecintaan itu dengan ilmu dan juga dengan keimanan kepada akhirat, bahawa dunia ini adalah hanyalah sebagai jambatan untuk ke akhirat, bukannya matlamat kehidupan. Dan harta itu sebenarnya Allah jadikan sebagai kebaikan untuk kita membuat bekalan untuk dihantar ke akhirat. Dan dalam masa yang sama juga kita mestilah wujudkan undang-undang dan peraturan yang ketat dalam memantau setiap orang yang diamanahkan untuk memegang harta awam, harta masyarakat, harta rakyat, harta negara. Mestilah ada undang-undang yang ketat dan tegas dalam memastikan mereka tidak menyeleweng dan menyalahgunakan harta awam demi untuk kepentingan diri dan kepentingan hawa nafsu mereka. Kita tidak boleh terlampau berbaik sangka, hanya bersandarkan kepada berbaik sangka
dengan seseorang yang dilantik untuk menjadi ketua atau pemimpin ataupun bahagian kewangan tanpa memantau dan mewujudkan satu audit yang tegas kan. Kerana manusia memang cintakan harta, besar macam mana pun serbannya ataupun jubahnya, orang itu tetap cintakan harta. Tidak boleh nafikan kecintaan yang Allah letakkan dalam hati, bahawa itu sebagai satu ujian lah Allah SWT jadikan dalam hidup ini. Dan kita lihatlah sekarang ni di negara kita, antara punca ketidakstabilan negara kita ialah kerana masalah ini, masalah cinta kepada harta yang sangat kuat dalam diri manusia, menyebabkan mereka menggunakan kuasa untuk menyelewengkan harta umum. Baik, yang kedua, kita telah pelajari bahawa pertembungan antara kepentingan dan prinsip adalah sebab terbentuknya ujian dalam hidup. Pertembungan ataupun pertentangan antara prinsip dan kepentingan antara agama dengan hawa nafsu, antara kepentingan hidup kita dengan undang-undang dan prinsip. Bila bertembung itu, maka disitulah ujian yang Allah Ta'ala uji kita dalam hidup ini. Kalau tak ada pertembungan, maka tak ada ujian. Jadi bila Allah letakkan cinta dalam hawa nafsu, cinta kepada harta dalam diri kita, cinta kepada hawa nafsu, kemudian Allah perintahkan kita supaya menginfakkan. Jadi ada berlawanan. Allah perintahkan kepada kita supaya beramanah dalam menjaga harta. Allah perintah kita supaya jangan abaikan solat dalam mencari harta. Jadi di situ bila bertembung antara dua keadaan, bila ada satu keadaan yang bertembung antara kepentingan dan prinsip, maka di situlah kita diuji. Kita juga telah mempelajari sunnatullah yang ketiga, iaitu manusia adalah pengguna. Apabila manusia menggunakan segala sesuatu, maka manusia mudah jemu. Selain manusia menggunakan benda-benda dan perkara yang fizikal, manusia juga menggunakan perkara yang abstrak yang tidak boleh dilihat. Manusia menggunakan ayat-ayat yang didengari, manusia menggunakan perkara-perkara yang dikelilingi, yang ada di sekitarnya, menyebabkan sampai suatu tahap menjadi tepu dan manusia menjadi jemu, dan keberkesanan itu menjadi kurang. Kita memberi contoh seperti seorang pendidik ataupun seorang guru yang menggunakan ayat yang sama sahaja, yang menggunakan bentuk yang sama saja dalam mengajar atau mendidik, menasihati para pelajarnya. Jadi lama-lama perkara itu tidak berkesan. Sebab apa? Pelajar telah guna kan? Jadi kita, tapi setiap, macam saya sebutkan pada kelas yang pertama, setiap kaedah ada pengecualian, dan pengecualian sikit itu tidak membatalkan kaedah, bahkan menguatkan lagi kaedah tersebut. Kalau kita tengok sesuatu drama ataupun filem, walaupun hebat macam mana pun drama itu, filem itu, lama-lama kita tengok kali kedua ketiga dan kita akan jemu kan? Bila kita mendengar satu lagu atau satu nasyid, walaupun sangat indah susunan katanya dan lirik dan lagunya, tapi kalau kita dengar banyak kali, lama-lama dia akan jemu juga. Tetapi ada suatu perkara ataupun satu ayat yang tidak jemu-jemu kita ulang, walaupun kita ulang banyak kali, iaitulah Al-Quranul Karim. Surah Al-Fatihah, walaupun kita ulang sehari lebih daripada 17 kali, kita tidak pernah jemu. Sebab apa? Sebab dia bukannya kata-kata manusia, dia ada pengecualian lah. Al-Quran adalah suatu kalamullah kan. Kita beriman bahawa ia adalah kata-kata pencipta yang menciptakan dunia dan langit dan bumi. Oleh itu, walaupun kita baca banyak kali macam mana pun, kita tak pernah jemu kan. Tak sama macam novel ke atau buku yang biasa kita baca tulisan tangan manusia. Kalau kita baca banyak kali, lama-lama kita jemu. Tetapi Al-Quranul Karim, antara mukjizat ni Allah letakkan Al-Quranul Karim yang menjadi bukti kebenarannya sehingga hari kiamat, sama ada kepada orang Arab ataupun orang bukan Arab, ialah Al-Quran ini tidak jemu-jemu dibaca dan dihafal. Bahkan makin kita mengulang-ulang
dan kita membacanya selalu, kita merasai kemanisan dan keindahannya dalam jiwa dan hati kita. Kalau orang yang mempelajari bahasa Arab, bila mereka membaca Quran dan mendengar dan mengkaji Al-Quran, mereka semakin terpegun dan semakin kuat iman mereka. Kerana mereka memahami bahawa kata-kata dalam Al-Quran ini mustahil adalah kata-kata manusia. Susunan ayat, bahasa, gaya bahasa, uslubnya sangat luar biasa. Sehingga orang Arab pada zaman kemuncak kegemilangan bahasa mereka, iaitu zaman jahiliah, tidak mampu untuk menandingi walaupun hanya satu surah yang paling pendek, walaupun hanya sepotong ayat, untuk menandingi kehebatan Al-Quranul Karim. Dan Allah telah mencabar seluruh orang Arab dan juga seluruh dunia agar menandingi kehebatan Al-Quran ini. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mampu. Tetapi bagi orang yang bukan Arab, apa tanda bahawa Al-Quran ini adalah daripada Allah? Tanda yang paling jelas ialah Al-Quran ini mudah dihafal. Walaupun seorang tu dia tak reti sehabuk pun bahasa Arab, dia tak reti pun bahasa Arab walaupun sedikit, tetapi dia boleh menghafal Al-Quran dengan baik dan tanpa silap. Bukti-bukti yang jelas ialah anak-anak kita lah, yang umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ada yang seawal 7-8 tahun sudah hafal Al-Quran. Bukan saja bangsa Melayu, bahkan seluruh bangsa di dunia. Jadi, kalau kita tengok media sosial hari ini, banyak kan, kita lihat di mana-mana negara Islam ada usaha untuk menghafal Al-Quran yang begitu kuat daripada seluruh lapisan masyarakat. Dan kita lihat penekanan kepada hafazan Al-Quran ni di mana-mana sahaja kan. Dan anak-anak yang tak erti bahasa Arab, dia boleh hafal Al-Quran 114 surah kan. Dan satu buku yang tebal lah, kitab yang tebal. Adakah kitab atas dunia ini yang kita boleh hafal setebal itu tanpa faham? Budak-budak ataupun orang tua boleh? Tak, mana ada. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan demi sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk diingati, maka adakah di sana orang yang mahu mengambil peringatan? Jadi tanda yang sangat jelas Al-Quran ini daripada Allah ialah ia tidak dimujumu dibaca, bahkan ia begitu mudah dihafal sekiranya diulang-ulang dan dengan bersungguh. Dan dalam masa yang sama ia juga mudah dilupa sekiranya ditinggalkan bacaan dan pengulangannya. Ya, Al-Quranul Karim adalah pengecualian daripada kaedah ni lah kan. Walaupun kita kalau baca apa-apa, kita dengar apa-apa, kita lama-lama kita jemu, tapi subhanallah Al-Quran ini tidak jemu-jemu dibaca kan. Dan sebenarnya kayu pengukur untuk kita ukur adakah kita bersedia untuk mati ataupun tidak ialah hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau kita jauh dengan Al-Quran, malas membacanya, malas usaha untuk menghafal, menambahkan hafazan huruf surah-surah yang kita baca, tak ada usaha untuk memahaminya, maka sebenarnya kita belum bersedialah untuk menghadapi kematian. Orang yang dekat dengan Al-Quran selalu membaca Al-Quranul Karim, tu alhamdulillah, tu satu petanda gembira bahawa dia bersedia untuk menerima malaikat maut bila masa. Sebab bila kita mati, kita akan bertemu dengan pemilik kata-kata ni. Jadi kalau di dunia kita jauh daripada Al-Quranul Karim, macam mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Minggu lepas saya alhamdulillah sempat bertemu dengan salah seorang ulama, Syekhul Qurra di Qatar. Dia datang sini menjadi hakim pertandingan tilawah kebangsaan. Iaitu Syekh Abdul Rashid As-Sufi. Dia berasal daripada Somalia, maksudnya berkulit hitam. Tapi Masya Allah, bacaan dan alunannya terhadap ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sangat mengasyikkan dan mengagumkan. Dia kata bila ditanya wirid dia membaca Al-Quran, dia kata saya khatam seminggu sekali. Quran saya khatam seminggu sekali, untuk dia jaga supaya bacaan Al-Quran dalam solat lancar
dia khatam seminggu sekali. Dia kata, dan itu wirid dia Quran, wirid Quran dia sejak dia belajar dulu lagi kan. Dia kata masa dia belajar di Madinah, ayah dia orang biasa, ayah dia bukan ulama kan. Tapi ayah dia pun walaupun orang awam menghafal Al-Quran juga kan. So, ayah dia datang tu melakukan umrah dan ziarah. Lalu dia singgah di Madinah. Lalu anak ni pun pergilah menziarahi si ayah di hotel. Lalu bila dia masuk dalam bilik ayah dia tengok ayah dia sedang membaca Quran. Lalu dia pun tanyalah apa khabar ayah, macam mana keadaan mak, keluarga kita macam mana. Lepas tu dia tanya, nak sembang dengan ayah dia kan. Ayah dia hanya layan beberapa patah sebab ayah dia nak baca Quran. Kemudian ayah dia kata, ya ibni unzur, wahai anakku, tengok ni, kalau kamu datang sini untuk membuang masa aku, kamu balik ya, sila balik, aku nak habiskan wirid Quran aku. Lepas tu dia tanya, wahai anakku, berapa kali kamu khatam Quran seminggu kan, dalam seminggu? So dia kata sekali saja kan. Lalu ayah dia kata sekali saja, maksudnya dalam seminggu sekali satu ayat masuk dalam telinga kamu dan hati kamu, sekali saja kan. Kata, kamu ni sangat malas, dia kata. Ayah dia khatam Quran seminggu 2 kali, padahal ayah dia bukannya ulama, orang biasa je kan. Jadi kecintaan kepada Al-Quran, sama ada membacanya ataupun mendengarnya, suka mendengarnya. Orang yang dah jatuh cinta Al-Quran ni, telinga dia tak boleh masuk dah lagu-lagu ke apa perkataan, dia hanya suka dengar Al-Quran sahaja kan. Kalau telinga kita lebih suka dengar lagu lagi daripada Al-Quran, maksudnya kita masih belum bersedia lah untuk menerima kematian. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat yang telah kita belajar, sunnatullah yang keempat, kekuatan dan kuasa mengisi jurang antara manusia dan kebenaran. Jadi manusia dan kebenaran, okey, asalnya fitrah manusia cintakan kebenaran, tapi bila dalam hidup ni melalui kehidupan yang penuh dengan cabaran, ada gangguan dan sebagainya, bisikan syaitan, hawa nafsu, akhirnya manusia kadang-kadang banyak keadaan dia melebihkan hawa nafsunya daripada kebenaran, lama-lama ada jarak. Kemudian apabila manusia diberi kuasa, maka kuasa itu menjadi benteng antara manusia dengan kebenaran. Seringkali kuasa menjadi kekuatan ataupun kuasa lah, menjadi benteng ataupun dinding antara manusia dan kebenaran, menyebabkan manusia buta, tidak dapat melihat dan membezakan yang benar, yang mana benar dan yang mana salah. Manusia biasa bila ada kuasa dia akan menjadi mabuk. Dan yang kelima, kita telah pelajari bahawa kritikan yang melampau dan berlebihan hanya akan mengeruhkan, faedah dia hanya akan mengeruhkan perasaan dan menyakitkan saraf pengkritik itu sendiri. Okey. Nasihat adalah suatu yang asaslah agama. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Nasihat maksudnya iradatul khair lil ghair, kita nak kebaikan untuk orang lain. Tapi jadi nasihat ni adalah kritikan yang membina lah. Tetapi bila nasihat itu tidak dilontarkan dengan adab, maksudnya berlebihan, dan kritikan yang membina bertukar menjadi serangan peribadi ataupun mencari dan meneropong kesalahan orang lain, dan berkali-kali, akhirnya faedah dia dah hilang, faedah nasihat tu hilang, bahkan dia akan memberi impak negatif kepada orang yang memberi nasihat itu. Dia akan menjadikan orang itu stres dan sakit hati dan sebagainya. Bahkan dia akan mencipta simpati pula kepada orang yang dinasihatkan. Sebab itulah kalau kita nak kritik ataupun kita nak tegur, hendaklah ala kadar, hendaklah memilih waktu yang sesuai, tempat yang sesuai. Apabila kita nak menasihati seseorang di khalayak ramai, sebenarnya kita menghina dia, bukan menasihatinya. Kecuali kalau perkara itu melibatkan maslahat umum, okay? Seperti penyelewengan dilakukan oleh sebahagian orang yang diamanahkan, jadi untuk diketahui dia melibatkan harta awam, itu bolehlah di mahkamah dan sebagainya.
Baik, itu 5 yang telah kita pelajari. InsyaAllah ini kita masuk nombor 6. Nombor 6 berbunyi al-ikhtiyaru yantawi daiman ala makhatiril inqisam. Maksudnya kebebasan memilih, kebebasan membuat pilihan biasanya mengandungi ataupun menyebabkan itu kita kata mengandungi apa? Mengandungi risiko perbezaan pendapat dan perpecahan. Kebebasan memilih, di sebalik kebebasan memilih itu ada risiko. Apa risiko dia? Iaitu perpecahan dan perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat tak apa lagi, tapi boleh juga menjadi risiko perpecahan. Dan itu juga sunnatullah, kan? Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ada akal, dan dengan akal ini manusia ditaklifkan, layak untuk dibebankan dan diuji di atas dunia ini. Manusia yang dicabut nikmat akal, dia tidak ditaklifkan lah. Orang gila tidak ditaklifkan. Tapi dengan sebab akal ni kita boleh membuat pilihan, bebas buat pilihan. Okey. Maka dengan sebab kita boleh bebas buat pilihan ni, dengan akal ni lah kita bertanggungjawab dengan apa yang kita pilih. Dan kita kena mengambil risiko, dan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dengan sebab pilihan ni kita bebas memilih. Dan apabila Allah beri kepada manusia kebebasan memilih, maka sudah tentulah akan berlaku perbezaan pendapat, kan? Sudah tentulah akan berlaku, lebih teruk lagi, perpecahan, kan? Itu adalah sunnatullah dan perkara yang biasa yang perlu kita faham. Dan Islam sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala diberi kepada manusia kebebasan memilih dalam perkara yang paling kritikal dan paling bahaya dalam hidup, iaitu memilih agama, kan? La ikraha fid din, tiada paksaan dalam memilih agama. Maksudnya Allah beri manusia memilih agama mana yang dia nak anuti, dia nak pegang. Padahal silap pilih agama merana selama-lamanya di akhirat, kan? Tapi Allah bagi manusia memilih, tidak memaksa, kan? Dan sebenarnya kalau kita lihat satu hakikat, iaitu Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Dan kalau kita bandingkan manusia, anak cucu tu Adam ni, dengan makhluk-makhluk yang lain, maka kita dapati bahawa manusia ni lebih dia daripada binatang, lebih ada makhluk-makhluk lain, ialah akal yang Allah berikan, kebebasan memilih, okay? Malaikat pun tak ada kebebasan memilih, kan? Malaikat dia melakukan ketaatan secara automatik ataupun secara macam mesin, kan? Dia telah diset, kan? Dia tak erti nak buat dosa, malaikat ni. Jadi manusia sahaja satu-satu makhluk yang diberikan akal. Dengan akal ni manusia menjadi mulia, okay? Tapi akal ni adalah senjata yang sangat tajam, kan? Dia boleh menyebabkan manusia itu terjunam masuk dalam gaung, dan manusia itu boleh naik ke atas, tinggi darjatnya lebih pada malaikat. Jadi apabila Allah beri kebebasan, sudah tentulah akan berbeza. Ada orang yang memilih agama yang benar, ada yang memilih agama yang sesat. Sebab itu dalam surah As-Sajdah kita baca, kita dengar selalu pada pagi Jumaat, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Macam mana? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, kami akan memberi setiap jiwa, setiap diri manusia petunjuknya. Setiap orang akan masuk Islam, kan? Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, kan? Tetapi telah ditakdirkan, telah menjadi suatu yang telah diputuskan dalam takdir aku akan memenuhkan neraka ini daripada kalangan jin dan manusia. Maksudnya bila diberi pilihan, diberi akal, sudah tentulah manusia akan ada yang memilih kebenaran, ada yang memilih kebatilan. Diberi akal dan dipengaruhi dengan hawa nafsu dan bisikan syaitan, samalah.
Jadi apabila kita sedar sunnatullah ni, maka kita akan berasa redha dan tenang apabila banyak keadaan bila berlaku perbezaan pendapat kan, ataupun bila kita ajak seseorang betulkan dia tak nak ikut kan, ataupun dalam keluarga kita bila berlaku perbezaan pandangan, kita boleh berlapang dada kan. Sebab sebenarnya itu yang Allah kehendaki. Cuma kita kena sedar bahawa setiap pilihan mempunyai risiko dan tanggungjawab. Setiap pilihan akan disoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dan kita lihat dalam dalam fiqh ni ialah satu ilmu yang sangat rumit dan sangat mendalam. Kepakaran dalam ilmu ni tidak dimiliki oleh ramai orang lah. Beberapa orang saja yang memiliki kepakaran. Sebab tu fiqh ni diserahkan kepada orang yang mempelajari bidang fiqh. Kalau ustaz tu famous macam mana pun tapi bukan bidang fiqh, dia akan melakukan kesilapan bila memberi fatwa ataupun memberi hukum. Dan fiqh ni kita lihat dia anjal, dia ada flexibility. Sebab apa? Sebab banyak juga dalam hukum hakam yang Allah SWT beri ruang kepada manusia supaya menggunakan akal berfikir dalam memahami nas. Nas itu diberi secara umum ataupun diberi secara ada kelonggaran kan? Tidak strict ataupun tidak detail kan? Sebab itu berlaku perbezaan. Hukum hakam yang nas dia detail tak ada perbezaan. Contoh misalnya hukum faraid, huruf faraid ada khilaf. Misalnya kalau seorang tu meninggal, dia ada anak lelaki dan perempuan, anak lelaki dapat 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Adakah khilaf ulama? Ada ulama kata boleh sama, tak ada kan? Satu je kan. Yang kata boleh sama yang takaful hibah aja kan. Dia kata boleh hibah, tukar kepada hibah. Itu dia punya. Tapi kalau segi ilmu, para alim ulama semuanya tidak ada khilaf. Sebab apa? Sebab jelas. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, nas jelas. Tetapi banyak juga keadaan di mana ulama berbeza pendapat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang nas itu terlalu umum dan Allah SWT memberikan ruang kepada para ulama beristihad. Dan istihad ini berlaku sejak zaman Nabi SAW di kalangan para sahabat sendiri dalam memahami sabdaan ataupun arahan baginda SAW. Dan baginda SAW mendiamkan dan membenarkan perbezaan itu berlaku. Okay. Sebab itu tidak betul setengah pendapat yang mengatakan bahawa umat Islam ni berpecah belah sebab ada mazhab-mazhab ni kan? Ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi. Mazhab-mazhab ni lah punca umat Islam berpecah belah. Sebenarnya sangat tidak tepat ataupun sangat bercanggah dengan hakikat orang yang mengeluarkan pendapat ni. Dan pendapat ni mereka berkata bahawa kalaulah Rasulullah SAW ada di kalangan kita, tak ada khilaf kan? Siapa kata begitu kan? Zaman Nabi SAW sendiri berlaku khilaf di hadapan baginda, baginda mengiyakan dan membenarkannya. Khilaf dalam masalah ranting adalah suatu yang suatu yang dibenarkan dalam syarak, bahkan digalakkan. Nabi SAW bersabda, idza hakama al-hakim, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajran wahid. Apabila seorang mujtahid membuat satu hukuman, keputusan, fatwa, lalu dia tepat, benar seperti mana kehendak Allah, maka dia mendapat 2 pahala. Kalau dia silap setelah beristihad, maka dia mendapat 1 pahala. Baik. Jadi sunatullah yang ke-6, kebebasan membuat pilihan akan melahirkan perbezaan pendapat dan juga mengandungi risiko perpecahan. Kalau negara yang mengamalkan sistem, kita panggil apa, sistem komunis ataupun diktator kan, kita lihat tak banyak perbezaan kan, semua sama aja kan. Okay. Tapi sebenarnya itu adalah yang bercanggah, itu adalah bercanggah dengan fitrah manusia. Sebab manusia Allah muliakan dia dengan boleh membuat pilihan. Kalau tidak, semua datang masjid semua baju warna sama, ni semua baju berbeza-beza, menunjukkan manusia ni dia memang ada pilihan dia sendiri, dan mesti bila boleh buat pilihan mesti ada perbezaan.
Dan sebuah keluarga yang berjaya dalam mendidik anak-anaknya ialah keluarga yang menyadari sunnatullah ni, lalu dia meraihkan perbezaan di antara anak-anaknya, kan. Sebahagian bapa ataupun ibu, dia anggap anak-anak dia seperti robot, kan. Dia telah setkan, kan, ataupun komputer, kan, dia telah setkan matlamat hidup setiap anak. Anak ni kena jadi doktor, anak ni kena jadi engineer, anak ni kena jadi itu dan ini. Sedangkan anak itu ada pilihan dia sendiri, kan. Dia mempunyai hati, perasaan, mempunyai akal sendiri. Dia lebih tahu apa perkara yang sesuai untuk dia di masa hadapan, kan. Jadi ibu bapa yang menjadi diktator dalam keluarga dia, sebenarnya biasanya kita akan lihat akhir sekali dia gagal lah untuk mendidik anak-anaknya, dan kadang-kadang berlaku jurang yang jauh antara dia dengan anak-anaknya. Bahkan dia boleh menyebabkan anak-anak dia menjadi anak-anak derhaka. Punca sebab apa? Sebab dia tak hormati kemuliaan yang Allah berikan pada manusia, iaitu bebas membuat pilihan. Cuma of course lah, pilihan tu mestilah dalam ruang lingkup ataupun batasan ilmu dan batasan agama, kan. Bebas mestilah ada had, macam lampu isyarat lah. Kita bebas naik kereta nak pergi mana, tapi tanya lampu isyarat, kita kena hormatilah. Bila merah kena stop lah, kan. Merah pun nak jalan juga dengan alasan kita bebas buat pilihan. Kalau gitu habis kemalangan dan bertempuk. Jadi memang kita bebas memilih, tapi ada had dia. Sebab yang pilihan tanpa kebebasan memilih tanpa hak ni hanyalah orang gila je. Semua orang yang berakal dan waras, dia tahu bahawa betul Allah berikan dia bebas untuk buat pilihan, tapi ada limit, kan? Ada had dia. Jadi itu sunnatullah yang keenam. Saya sebut tentang cara mendidik ibu bapa yang keras dalam mendidik anak-anaknya. Saya ada pengalaman mengajar di sebuah ma'had di Pulau Pinang, mengajar ma'had tahfiz. Saya agak terkejut sebab setelah 2 tahun berada di situ, saya menjumpai kes-kes budak-budak tahfiz yang terlibat dengan gejala negatif lah, seperti dada, gangsterism. Sedangkan mereka ni, setelah mereka keluar daripada ni lah, setelah mereka habis hafazan, so kita cek balik, sebab ma'had tu dah lebih 20 tahun. So tengok, ada di kalangan budak-budak yang telah berjaya hafal Al-Quran komplit 30 juzuk. Ketika mereka berumur 11 tahun, 12 tahun, mereka dah komplit hafal Quran, dan dibawa ke pertandingan hafazan, mereka juara Johan. Tiba-tiba setelah saya cek 10 tahun lepas tu, tengok mereka ni di mana, cek mereka ni terlibat dengan dadah, terlibat dengan perkara-perkara negatif, kan. Saya pelik, macam mana orang yang hafal Quran ni, kan? Dan benda tu realiti, ya tuan-tuan. Jangan, sebab saya tak pernah dengar benda ni di negara Arab, kan. Bila ada berlaku kat Malaysia, saya tertarik untuk buat kajian. Saya jumpa anak-anak ni, budak-budak ni, yang saya cuba menjadi kawan pada mereka dan cuba nak koreklah sejarah silam mereka, kan. Hampir semua punca dia ialah dipaksa, dengan rotan, dengan pukulan, dengan amaran, sama ada di pihak madrasah ataupun di pihak ibu bapa, kan. Tidak diberi ruang, kan. Lalu budak-budak ni masa kecil dia ikutlah, kan, tapi dia simpan dendam. Selepas habis Quran, umur 12 tahun, 11 tahun dah khatam, kira hebat lah. Tapi bila dipaksa dengan rotan, bukan dipujuk dengan kasih sayang, kan, akhirnya maksudnya meletup-meletup lah, kan. Dia rasa ayah dengan mak dia ni tak hormat dia. Dia rasa ayah dengan mak dia ni anggap dia ni macam tak hormatlah dia, sebab dia mempunyai cita-cita dia sendiri, kan. Dan budak-budak ni semua bijak, oleh saya sembang semua bijak, kan. Tapi sayangnya sebab apa? Sebab tidak memahami hakikat ni, bahawa Allah muliakan manusia dengan beri dia kebebasan memilih. Saya jumpa ibu bapa yang sebab mereka pun minta saya kaunseling anak-anak mereka, kan. Saya tanya kenapa jadi begini, kan. Dia kata, dah pelik Ustaz, dia dah hafal Al-Quran. Maksudnya Quran tu masuk dalam dada dia. Al-Quran tu kan cahaya, macam mana dia boleh terbalik, kan. Sampai tinggal semayang, maksudnya tengok muka dia mungkin pelik lah kita tengok muka dia, tak nampak nur lah, sebab tinggal semayang, hafal Quran dan tak pernah baca dan tinggal semayang, kan.
setelah umur 20-an kan, dan terlibat dengan dadah dan sebagainya negatif. Ayah dengan mak dia orang yang soleh, orang yang tak pernah tinggal semayang di masjid. So punca dia apa? Ni. Lalu saya tanya ayah dengan mak dia, kenapa jadi begini kan? Dia kata, pelik Ustaz, sebab kita dah baik. Saya tanya, pakcik bagi tak kepada dia ruang untuk belajar apa yang dia nak kan? Dia kata, tak Ustaz, saya pilih yang terbaik pada dia kan? Al-Quran lah yang terbaik. Ustaz, Al-Quran kalau dia hafal Quran, esok dia di akhirat kelak dia menghadiahkan kepada ayah dan mak dia mahkota daripada cahaya kan. Maksudnya dia gunalah hujah-hujah kan. So dia, bagi saya susah juga bila orang datang asub, dia nampak satu jalan je, dia tak bersedia untuk menerima pandangan wali. So dia tidak mengaku, sampai sudah tak mengaku, dia silap kan. Sebab itu dalam di kalangan sahabat pun bukan semua hafal Quran, ada semua sahabat hafal Quran. Golongan yang dinamakan Al-Qurra saja, sahabat yang dinamakan Al-Qurra, mereka ni yang hafal Quran. So hafaz Al-Quran ni adalah pilihan lah kan, dan juga kebolehan, bakat. Bukan semua orang boleh hafal Quran. So kita tidak boleh memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bukan minat ataupun bukan kehendak dia. Sebab bila kita memaksa, kita tarik, kita buang kebebasan memilih, itu sebenarnya kita telah menghina dia. Bila manusia dihina, dia of course akan memberontak. Dan apa yang berlaku Arab Spring ni baru ni kan, 10 tahun lepas, semuanya berpunca daripada apa? Berpunca apabila manusia tidak dihormati kebebasan membuat pilihan kan. Kebanyakan sistem di negara Arab semuanya diktator, semuanya diktator, tidak diberi pilihan. Akhirnya manusia memberontak dan menjatuhkan kerajaan. Pengabaian adalah jalan ke arah kerugian dan kehilangan. Sunnatullah yang ketujuh berbunyi, At-tahmish tariqun lil khusran. At-tahmish tariqun lil mihlali wal khusran. Maksudnya ialah pengabaian adalah jalan ke arah kerugian dan kehilangan. Itu juga Allah jadikan satu sunnatullah dalam hidup ni. Apa saja yang tuan-tuan nak hilang dia, abaikan. Apa saja yang kita rasa kita bersedia untuk kehilangan dia, abaikan saja. Abaikan, satu hari kita akan kehilangan dia. Itu sunnatullah dalam kehidupan. Contoh yang jelas apa dia? Banyaklah contoh kita punya tenaga ataupun punya muscle, kita punya otot kan. Kalau kita nak kehilangan dia punya kecergasan dia, jangan exercise langsung. Makan tidur. Lepas tu tengoklah macam mana. Akal kita ataupun fikiran kita, kalau kita abaikan, tidak membaca, tidak mendengar ilmu, tidak mengkaji, tidak berfikir, lama-lama akal kita blur kan, tepu. Semuanya diasah, semuanya perlu dijaga dan diasah, barulah mencapai tahap penggunaan yang maksimum. Baru-baru ini kita di Malaysia diziarahi oleh salah seorang ulama yang terkenal daripada Maghribi, nama dia Syekh Sa'id Al-Kummali hafizahullah ta'ala. Syekh Sa'id Al-Kummali umur dia baru dalam 50 tahun, dia masih muda lagi, tapi kehebatan ilmu dia sangat dikagumi oleh hampir semua ulama di seluruh dunia. Apabila dia datang mengajar, dia tak bawa kitab tak bawa kitab, semua dalam kepala dia. Dia bukan saja hafal Quran, hafal hadis, kitab-kitab pun dia hafal. So bila seorang pelajar baca sebuah kitab di hadapan dia, pelajar tu ada kitab kan, Syekh tak ada kitab. Syekh boleh tegur ibarat ataupun ayat yang dibaca oleh pelajar. Dan apabila dia bercakap, memang mulut dia akan keluar sajalah dalil dan bukti daripada Al-Quran dan Sunnah ataupun kata-kata para alim ulama. Jadi dia datang baru ni, alhamdulillah saya sempat hadir satu majlis dia di Bangi, dan banyak tempatlah dia pergi ziarah di Malaysia ni. Jadi bila ditanya kepada dia apa rahsia Tuan Guru, ingatan Tuan Guru sangat hebat kan, dia kata tak ada rahsia.
Rahsia dia ialah belajar, terus belajar, ulang kaji, baca banyak kali. Itu je rahsia. Kamu tak boleh hafal sebab kamu malas baca sekali je, ataupun tak ulang kaji, tak ulang-ulang selalu kan. So sebenarnya dia kata kalau kamu ulang satu ayat depan kaldai, dia pun hafal kan? Apatah lagi kita manusia kan. So, sebenarnya tak ada jalan shortcut, tak ada jalan rahsia atau pelik. Jalan dia ialah semua orang tahu, cuma orang tak buat. Okay, iaitu kesungguhan dalam menuntut ilmu. Baik. Jadi akal kita kalau kita abaikan, kita tak berfikir selalu selesai masalah, kita tak membaca, kita tak belajar, maka lama-lama akal kita akan jadi lemah kan? Fikiran kita jadi lemah. Anak kita pun sama, saya dah bagi contoh tadi kan. Anak yang kita abaikan dia, kita tak jaga dia baik-baik, satu hari kita akan kehilangan dia. Ibu bapa kita pun sama, okay? Kita tak jaga dia, kesihatan dia, kita tak ambil tahu pasal dia, tak ziarah dia, satu hari kita akan kehilangan dia. Jadi apa saja kaedah atas hidup ni, kalau satu tu kalau kita abaikan, kena ingat satu hari kita akan kehilangan dan kerugian dia. Barang kita pun sama, kalau kita tak jaga rumah kita tak jaga, satu hari kita akan menghadapi masalah lah kan. Kereta kita tak jaga, motosikal kita tak jaga, tak ikat kunci, biar macam tu lama-lama satu hari orang akan curi kan. Jadi itu adalah sunnatullah dalam hidup ini. Baik, dalam buku ni Syekh dia memberi satu lagi contoh, iaitu fitrah. Okay? Allah cipta dalam diri setiap manusia fitrah keimanan, fitrah yang membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Fitrah ni hendaklah dijaga dengan apa? Dengan amal ibadat, dengan berzikir, dengan melakukan amalan soleh, dan selalu mendengar dalam seruan dalam hati kita dengan fitrah. Kalau kita mengabaikan dia, maksudnya kadang-kadang kita berjalan, kita didedah kepada maksiat, so fitrah kita tegur jangan buat, kita buat je, kita langgar, lama-lama kita akan kehilangan suara kebenaran tu dalam hati kita. Baik, ada satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man bada faqad jafa, atau man sakanal badiyata faqad jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman, maka dia telah mengeringkan. Kering apa? Kering ilmu dan akhlak dia. Kalau zaman dulu, kalau di zaman Nabi SAW, orang yang hidup di pedalaman ni maksudnya di padang pasir lah kan? Bersama kerja dia dengan unta ataupun dengan kambing. Dia mencari kawasan air untuk bagi unta dan kambing dia minum, dan dia jauh daripada bandar, jauh daripada manusia. So apa jadi, lama-lama dia kering, ilmu dia kering. Sebab ilmu ni memerlukan kita jumpa dengan manusia, jumpa dengan orang, hadir majlis ilmu, dan benda itu hanya wujud contohnya di bandar lah. Nabi SAW bersabda, man sakanal badiyata faqad jafa. Dan saya pernah jumpa orang alim, ulama, dia sangat tinggi ilmu dia, tetapi oleh sebab dia tinggal di kawasan kampung yang jauh, dan kampung itu orang kampung dia pun tak minat untuk belajar ilmu agama. Jadi, akhirnya dia terpinggir dan sayanglah, ilmu dia tinggi kan, dia mengaji lama di Mekah, dia mengaji lama puluhan tahun, tapi sebab dia silap position letakkan diri dia di kawasan yang jauh daripada semangat ilmu, akhirnya ilmu dia tidak dimanfaatkan dan masyarakat pun rugi, dia pun rugi. Bukan maksud saya tak boleh tinggal di kampung kan, boleh tinggal di kampung kalau kampung tu disuburkan dengan budaya ilmu, boleh saja. Tapi realitinya sebenarnya di bandar-bandar budaya ilmu lebih subur daripada di kampung. Baik, sunnatullah yang ke-8, rafahiyatur ruh, rahnun bitatawwu'. Maksudnya kemewahan jiwa dan roh terselit di sebalik amalan-amalan sunat dan kerja-kerja kebajikan. Kemewahan jiwa dan roh,
ada kat mana? Terselit di sebalik amalan-amalan sunat dan kerja-kerja kebajikan. Kalau kita makan nasi saja cukup, bolehlah nak hidup kan, nasi dengan garam, tapi tak mewah lah. Kalau ada lauk, ikan sikit, ikan panggang ke, ada ayam asam sikit, ada ulam kan, kemudian ada dessert, ada minuman air sirap limau ke kan, barulah rasa mewah, rasa makan tu rasa sedap kan, selesa. Kalau rumah kosong tak ada apa, boleh duduk, boleh lah tapi tak selesa. Kena ada sofa, kena ada aircon, kena ada, so itu benda fizikal. Sama juga dengan roh. Roh kita, kalau hanya kita sekadar buat perkara yang wajib saja, sembahyang 5 waktu saja, sembahyang sunat tak sembahyang langsung, so dia panggil cukup-cukup makan, roh kita tak akan rasa mewah. Nak mewah, nak rasa roh kita nak rasa bahagia, rasa seronok, rasa mewah, rasa tenang, dengan cara apa? Kena buat amalan sunat. Sembayang kena sembayang, ada qabliyah, ba'diyah, ada sunat duhanya, ada sunat tahajud, sunat taubat, sunat hajat, sunat istikharah. Kalau bab zakat pula tak memadai dengan hanya bayar zakat, ada sedekah, ada infak di jalan Allah SWT, ada sedekah pada fakir miskin, anak-anak yatim. So kalau puasa pula sama kan, setengah orang dia hanya puasa bulan Ramadan je. Sebab tu hari pertama confirm kantoi, hari pertama tersilap makan. Sebab apa? Sebab sepanjang tahun tak pernah puasa bulan Ramadan je kan. Maksudnya dia kedekut sangat dengan roh dia. Kalau dia sayang pada roh dia, dia nak mewahkan roh dia, dia hendaklah berpuasa di bulan yang lain sama. Puasa Isnin Khamis, puasa hari-hari putih setiap bulan paling kurang. Sebut pasal puasa ni, saya teringat dengan kisah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ibn Amr ibn As, ayah dan anak dua orang sahabat. Amr bin As seorang sahabat yang hartawan, begitu juga anaknya Abdullah, seorang sahabat yang sangat mengambil berat tentang ilmu. Dia sebaris dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ni sahabat-sahabat muda lah, pemuda-pemuda di kalangan sahabat. Ketika Abdullah dilahirkan, Amr bin As ni, ayah dia, umur 11 tahun. Maksudnya beza Abdullah dengan Amr hanya 11 tahun. 10 tahun dah kahwin, 11 tahun dah dapat anak kan. Kita bila kahwin, bila dapat anak kan, saya kahwin umur 31, 32 baru dapat anak. Jadi beza dia dengan anak dia hanya 11 tahun saja. Jadi dia macam kawan-kawan lah dengan anak dia. Dan seperti mana dia kahwin awal, dia amat bersungguh-sungguh untuk pastikan anak dia ni dapat jodoh dan kahwin awal. Sedangkan si anak ni dia lebih minat untuk menuntut ilmu, menghadiri majlis Nabi SAW kan? Bersungguh-sungguh mendekatkan daripada Allah. Dia tak nak fikir pasal kahwin lagi lah kan? Tapi ayah dia push dia, akhirnya ayah dia cari jodoh untuk dia dan kahwinkan dia. Selepas beberapa bulan dia kahwinkan Abdullah, Amr bin As ni pergi ziarah rumah anak dia. Tengok Abdullah tak ada, Abdullah keluar pergi mengaji lah. Lalu disambut oleh menantu dia, anak menantu perempuan dia. Lalu dia tanya, bagaimana Abdullah, bagaimana anak aku kan? Dia kata, so menantu perempuan dia puji, dia kata, inna Abdullah qaimul laili sawwamun nahari. Sesungguhnya anak kamu Abdullah ni Masya Allah sentiasa bangun malam dan sentiasa berpuasa siang hari. Setiap hari puasa sunat. So bila pengantin ataupun perempuan dia puji seorang lelaki tu, suami dia lah, bahawa suami dia ni kuat sembahyang malam dan kuat puasa sunat. Itu satu pujian ke satu kritikan? Umur kahwin ni bulan madu ni kan, satu kritikan kan, satu kritikan. Maksudnya dia tak menjalankan tanggungjawab dia sebagai suami kan. Allah fardukan dia supaya layan belai isteri dia kan. So dia tak faham, dia hanya faham bahawa Islam ni ibadat saja, dia tak faham ibadat
bergaul dengan isteri pun satu ibadat yang mulia kan. Lalu Amr bin As ni buat macam mana? Sebab Abdullah ni dia jenis kita kata nekat je, dia buat sesuatu dia tak peduli dah kan. Dia dengan ayah dia macam kawan-kawan, dia beza 11 tahun. Lalu Amr pun minta tolong dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW panggil Abdullah. So tanya, wahai Abdullah, berapa hari kamu berpuasa dalam seminggu? Lalu Abdullah menjawab, asumu kulla yaumin ya Rasulullah. Saya berpuasa setiap hari wahai Rasulullah, sunat setiap hari. Lalu Nabi SAW kata, ya Abdullah, sum min kulli syahrin thalathata ayyam. Wahai Abdullah, puasalah sunat daripada setiap bulan 3 hari cukup kan? 3 hari je puasa, jangan lebih. Lalu dia kata, ya Rasulullah, utiq wa afdala min dhalik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mampu buat lebih lagi kan? Puasa lebih lagi. Perbarang 3 hari ya sebulan, aku duk puasa setiap hari kan. Lalu Rasulullah SAW kata, ya Abdullah, sum al-isnain wal khamis. Kalau kamu nak buat lebih pada 3 hari sebulan, berpuasalah setiap Isnin dan Khamis okay? So dapat dalam 8 hari sebulan. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku boleh buat lebih baik daripada itu. Lalu Nabi SAW bersabda, izan sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan berbukalah sehari. Wa huwa siyamu Daud, itulah siyam Nabi Allah Daud alaihissalam, puasa Nabi Allah Daud. Wala siyama afdala min zalik, dan tiada puasa sunat yang lebih baik pada puasa itu. Lalu dia pun terimalah kan tawaran Nabi SAW ataupun nasihat Nabi SAW. Dan dia jaga wirid itu sampailah ditakdirkan Allah dia umur panjang, sampai di hari-hari tua dia, ketika dia umur 80-an, dia tetap jaga wirid tu. Hebat tak hebat kan? Tetapi lama-kelamaan badan dia sudah tak mampu kan? Apatah lagi ketika musim panas terik. Okay, anak murid dia di kalangan tabi'in lihat guru dia Abdullah ni ketika berjalan musafir di waktu yang panas terik, dia akan ambil air siram kepala dia, siram badan dia demi nak jaga puasa sunat dia. Sampai akhirnya dia tak mampu dan dia kalah, dia tak mampu. So bila dia sakit dia terpaksa berbuka. Tetapi bila dia sihat, dia ganti balik, dia qadha balik sembahyang sunat yang dia buka. Sebab apa? Dia kata lan atruka syai'an faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan tinggalkan amalan yang aku berpisah dengan Nabi SAW di atas janji untuk menjaga amalan itu kan. Tapi dia menyesal, dia kata laitani aqbalu rukhsatan nabi. Alangkah baiknya kalau dulu masa aku muda aku terima kelonggaran yang Nabi SAW cadangkan. Sebab yang penting dalam amalan sunat ni ialah istiqamah, berterusan. Bukan yang penting banyak, yang penting ialah berterusan. Jadi Islam memang perkara sunat penting, dan orang yang tak buat sunat langsung maksudnya jiwa roh dia kering, cukup-cukup makan saja kan, tak mewah. Tapi dalam masa yang sama, amalan sunat hendaklah dilakukan sekadar kemampuan kita, dan yang penting ialah istiqamah walaupun sedikit. Saya rasa cukup, boleh. Biasa masa ni kan, biasa kita dah pelajari 2 saja ini. 2 saja sunnatullah. Yang pertama, kebebasan membuat pilihan akan melahirkan perbezaan pendapat dan mengandungi risiko pecahan. 3, yang kedua, pengabaian adalah jalan ke arah kerugian dan kehilangan. Dan yang ketiga, kemewahan jiwa dan roh adalah terselit di sebalik amalan-amalan sunat dan kerja-kerja kebajikan. Semoga Allah SWT kurniakan kepada kita kekuatan dalam menjadi hamba-Nya yang sebenar dan menjaga perintah dan menjauhi larangannya. Dan semoga Allah SWT kurniakan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang dipelajari. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذ اللهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الله